Assalamualaikum, bersama saya Afiyandi dalam rancangan Sembang Maya Student. Jadi untuk minggu ni kita akan membincangkan satu topik menarik yang akan dibincangkan oleh panel kaki sembang kita, iaitu pemandu mabuk, drunk driver. Sebelum tu disclaimer, saya nak ingatkan bahawa ini cumalah pandangan daripada ahli kaki sembang, tiada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang mati. Alright, jom kita tengok. Sekarang kita bersama 4 lagi panel kaki sembang kita yang akan membincangkan isu-isu semasa yang tengah viral. So saya kenalkan yang pertama, kaki sembang Amirul Hisham. Say hi dan perkenalkan diri. Hai guys, Assalamualaikum. Okay, nama saya Amirul Hisham bin Ahmad Azman Halim. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina dan saya merupakan pelajar tahun 3 untuk tahun ni lah. Okey, dah nak habis Nak habis lah. Okey, itu panel kaki sembang kita yang pertama. Seterusnya panel kaki sembang kita yang kedua, Nur Arisha. Say hi dan perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nur Arisha binti Ramli. Saya dari Fakulti FKAP dan juga tahun 3. Betul lah. Setuju. Tahun 3. Okey. So sama lah ni tahunnya. Ya, benar. Okay, nice. So sekarang kita teruskan dengan kaki sembang kita yang ketiga, iaitu Kishan. Hai Kishan. Say hi and introduce yourself. Hai, nama saya Kishan. Saya pelajar tahun 4 daripada Fakulti FKAP, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Alright? Yeah. Alright, kita ada Abang Zenia dekat sini. So last kali kita dengan kaki sembang kita yang terakhir, iaitu Amir Amzar. Boleh kenalkan diri. Hai. Hai, nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Yusof. Saya pelajar tahun 3 FKAP juga. Okey, nampaknya kita dah semua kenal kaki sembang kita. So, first kali. Alright guys, so hari ni kita nak bincangkan satu isu yang tengah hangat jugalah, iaitu isu drunk driver. So, untuk pengetahuan korang, untuk lately ni saja kita ada 6 kes berturut-turut daripada bulan Februari sampai bulan Jun. Iaitu daripada 9 Februari, 11 Februari, 26 Mei, 3 Mei, 1 Jun, ada 2 kes. Okey. Hisham, aku nak tanya kau, apa pendapat kau mengenai isu ni? Dan kalau boleh, cuba kau bagi punca-punca kenapa kes ni meningkat dari semasa ke semasa. Sebab kita tahu sekarang tengah masa PKP, tapi kenapa boleh meningkat? Okay, Hisham. Okay, Yandi. Itulah, pada pendapat saya lah, kes mabuk ni memang semakin hari makin menjadi-jadi lah dekat Malaysia sekarang. Silam mentaknya kita tengok tiap bulan, macam yang cakap tadi, ada kes mabuk. Lepas tu seterusnya mengakibatkan kemalangan kepada orang yang tak Betul. orang yang tak bersalah, betul tak? Tak bersalah, betul. Memang kesian. Sebab baru-baru ni pun kita tengok yang kes drunk driver tu dilanggar pemandu penghantar makanan tu kan. Grab betul. tu. Lepas tu dia seret motor dia sejauh 2 km. Lepas tu dia Betul. mengakibatkan, saya ada tengok video tu. betul, dia mengakibatkan penghantar makanan tu meninggal, maut di tempat kejadian. So ni memang benda yang sangat menyayat hati lah. Sebab kita tahu kan, penghantar makanan tu dia just nak keluar buat cari rezeki untuk support family dia, betul tak? Betul, memang dia tak bersalah. Memang tak bersalah sangat. So bagi saya memang benda ni sangat-sangat sedih lah. Lepas tu saya ada Google lah, saya buat research sikit mengenai drunk driver dekat masalah kes mabuk ni dekat Malaysia. Lepas tu dia cakap yang sebanyak 21 kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk sepanjang 5 bulan pertama tahun ni. Wow. Dan 5 bulan pertama baru dah ada 21 kes. Lepas tu 8 kematian. So dia average dia 1 bulan ada 4 kes kes mabuk ni.
Wow, statistik yang tinggi. Betul. Memang tinggi. statistik yang tinggi. Okey, So, Syam. ya. Jika kita kaitkan kan dengan situasi sekarang, kita ada pandemik, kita ada salah satu virus yang mengganggu pergerakan kita, dan Perdana Menteri sendiri telah mengeluarkan arahan perintah berkurung kita supaya kita duduk di rumah. Tapi Betul. kenapa kes-kes ni boleh meningkat? Okey. Betul Andy. Sebab baru-baru ni kan kita ada Perintah Kawalan Pergerakan daripada Yang Amat Berhormat kan. Betul. So sepatutnya kes ni kita tengok patut berkurang lah kan. Betul. So Secara sebab logiknya. secara logiknya lah. So sebabnya punca-punca yang boleh saya bagi tahu ni kita berbalik kepada diri sendirilah kot. Kepada pemandu mabuk tu sendiri. Di mana mereka tak ada sense of awareness lah kepada apa yang akan terjadi kalau dia mabuk, lepas tu dia keluar. Betul tak? Betul. Dia boleh Kurang apa? awareness. Kurang awareness. So dia boleh melibatkan orang orang luar kat sana tu. Betul, Syam. Lepas tu benda dia sekarang ni kita kena tengok dekat ni lah, masyarakat tu lah. Mereka tak patuh dekat dengan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Sebab kalau mereka dah duduk kat rumah, pasti benda ni tak berlaku, betul tak? Mereka boleh je mabuk dekat dalam rumah masing-masing. Tak ada kaitkan orang luar pun. Tapi kenapa? Betul. Maknanya mereka ni dah melanggar perintah Yang Amat Berhormat juga. Mereka keluar, lepas tu Betul. mabuk. Itulah. Double kill. Double Dua perintah dilanggar. Betul. Tu je lah kot Yandi. Bagi saya lah pendapat saya. Baik Syam, terima kasih. Alright, Arisha. Sebab macam kita tengok tadi Hisham cakap, keadaan pemandu mabuk di Malaysia ni yang semakin membimbangkan. Sebagai seorang rakyat Malaysia, apa langkah-langkah yang agaknya kita boleh ambil setidaknya mengurangkan angka kes ni? Okay. Hukuman lebih berat terhadap pemandu mabuk. Hukuman yang sedia ada, individu mabuk yang tidak menyebabkan kematian dalam Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang daripada 1K dan tidak lebih daripada 6K. Hukuman atau penjara tidak lebih 12 bulan. So, yang kedua, individu mabuk yang menyebabkan kematian bawah Seksyen 4 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman denda maksimum 20K dan penjara maksimum 10 tahun. So, sepatutnya hukuman lebih berat seperti dituduh mengikut Seksyen 302 membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Hal ini kerana bagi orang atasan, hukuman ini tidak menakutkan mereka kerana mereka berduit. So, dia boleh bayar segala wang jaminan yang diperuntukkan. Bab kata pepatah orang putih, this will not burn a hole in their pocket money. Itu pendapat saya lah. So, Faham. Betul. Bagi, kalau kita tengok secara amnya, orang yang mengkonsumsi minuman keras ni bukan dari kalangan orang yang sederhana pendapatan, malah adalah orang yang boleh kita panggil untuk berada, dan hukuman-hukuman yang diberikan tu mungkin terlalu mudah untuk mereka bayar. Betul. Okey, tapi kalau kita tengok luar negara, Arisha, kita ambil contoh mudah. Kalau tengok dalam cerita Korea, setiap kali ada scene mabuk, kita tengok diorang tak memandu sendiri, tapi diorang ambil teksi ataupun e-hailing. Okey, kenapa kat sana diorang boleh buat macam tu tapi dekat Malaysia tak boleh? Apa langkah-langkah yang kita boleh masukkan tradisi-tradisi orang mabuk orang luar negara untuk kita guna pakai untuk membendung kes ni? Mostly kalau diorang kan nak keluar minum-minum macam mabuk tu, diorang pakai e-hailing untuk mengelakkan kemalangan. Lepas tu tak silap saya ada buat research tadi, dia akan, kalau dia dapati kalau orang tu drive sambil mabuk, dia akan
tarik lesen memandu mereka untuk sementara. Macam tu Oh. lah. Okay. So kita patut boleh apply dekat Malaysia ni. Alright, thank you Alisha. Okay. Okey lah, Alisha cakap tadi kan, dia nak hukum pemandu mabuk, betul tak? Betul. Betul kan? Sebab kita mestilah nak lagi keras lah hukuman untuk pemandu mabuk ni kan. Betul. Tapi kita boleh juga macam dekat negara luar, dia ada implementkan, dia akan hukum juga premis yang menjual minuman keras ni. Betul tak? Sebab kalau kita implementkan ni, so kita, maknanya kita nak kerajaan boleh macam nak hukum lah. Di mana premis yang menjual minuman keras ni perlu memastikan lah orang-orang yang membeli minuman keras daripada kedai dia perlu pulang dengan, maknanya tak boleh mabuk baru dia balik. Macam tu lah. So maknanya dia kena pastikan orang tu tak mabuk, lepas tu dia balik macam tu. So maknanya kerajaan boleh saman, boleh bagi denda dekat premis ni. So secara tidak langsung premis ni akan takut. Kalau dia kena denda, so dia kena bayar denda. So dia kena sita dia punya premis. Jadi dia boleh gunakan ni lah. Jadi secara tidak langsung dia boleh mengekang lah kes mabuk ni dekat Malaysia juga. So Itulah Syah bagi cakap, saya pendapat. selain kita membendung menghukum pesalah, kita patutnya menghukum juga punca pesalah itu melakukan kesalahan. Betul tak? Betul. Alright. Okay Amir, macam tadi Arisha cakap, sebagai seorang rakyat Malaysia, dia macam-macam dia cakap untuk langkah-langkah dia kurangkan kes ni. Tapi sekarang kita dalam segmen Sembang Mayan Student ni, kita nak balik kepada student. Boleh tak Amir bagi sebagai seorang student, apa yang boleh kita lakukan untuk kita kurangkan kes-kes buat masa ni? Okay, kalau sebagai student, saya rasa kita boleh guna social media sebagai satu platform yang senang lah untuk tengok. Betul. Sebab social media kan selalu ramai orang guna. So and then right now pun memang social media je yang diorang pakai, macam Instagram ke apa, WhatsApp and then Facebook. So betul. share dia orang Sekarang punya pun orang ada masa berita-berita semua tu lapang kan. dan boleh banyak masa untuk main social media. So dia boleh bagi kesedaran lah, sedikit lah untuk kita, untuk tahulah pasal benda ni. So itulah kot saya rasa Betul. sebagai student lah yang boleh untuk kita dah ada duit ni macam untuk share lah benda ni. Alright, selain tu mungkin sebagai seorang bakal civil engineer, Amir ada idea ataupun R&D, research and development berkaitan trafik atau keselamatan jalan raya yang selaras dengan kemajuan teknologi semasa. Kita ada apa-apa tak idea yang boleh kemukakan untuk membantu mengurangkan kes ni? Kalau ikutkan untuk civil, so traffic kan. So saya rasa kita boleh tambah kamera pengawasan untuk tempat-tempat yang hotspot. So dia bagi terutama kawasan bandar lah, sebab itu kawasan yang paling ramai macam ada club ke benda-benda yang tempat-tempat yang have fun kan. So dia tempat dia lah. Betul. Ataupun kita boleh salah satu lagi untuk mengurangkan kelajuan. Kalau kita tengok kita boleh daripada tambah arah- lagi. Sorry. Okey, kalau kita tengok daripada level international, adakah Malaysia ketinggalan daripada aspek teknologi keselamatan jalan raya? Kalau nak dibandingkan dengan negara lain, seperti negara sebelah barat, memang kita ketinggalan lah. Sebab daripada segi keselamatan jalan raya, kerana sebab still kalau kita tengok Malaysia still banyak lagi tempat macam kawasan yang still banyak kemalangan yang berlaku. Contoh macam dekat Batu Pahat dengan Air Hitam tu, satu jalan yang cepat antara jalan maut kan di Malaysia. Betul. Betul. Lepas tu kita kena macam try untuk ikut apa yang negara sebelah barat tu buat, seperti macam dia orang buat jalan khas untuk pejalan kaki dan juga basikal, so bagi mengurangkan penggunaan kereta.
Itu salah satunya lah. Ini dah aku. Alright Amir. So Amir mencadangkan kita Malaysia lebih banyak memperkenalkan lorong khas pejalan kaki dan juga basikal bagi mengelakkan ataupun mengurangkan kes-kes ini berlaku. Alright, thank you. Thank you Amir. Alright. Alright Kishan. So berbalik kepada core pembincangan kita pada pagi ni yang agak sensitif. Okay Kishan, I nak tanya, apa pendapat Kishan tentang segelintir masyarakat yang menjadikan isu kaum out of isu drunk driver ni wajar atau tak? Okey, salam sejahtera semua. Salam Sekali lagi sejahtera. saya ucapkan, okey. Pada pendapat saya, perkara ini adalah tidak wajar. Sebab kaum itu merupakan perkara yang lain. Yang lagi satu, isu perkauman ni merupakan sesuatu isu yang sensitif terhadap masyarakat Malaysia. So, masyarakat yang mabuk ni, yang drunk and drive drivers ni harus mengetepikan perkara ni melihat perkara ini dari segi undang-undang kalau mengikut pendapat Kishan. Betul, undang-undang. Undang-undang merupakan undang-undang ni merupakan salah satu perkara yang kita kena mengikuti sebab dahlah kita mabuk dan mandu kat jalan raya. Lagi satu kita tak nampak apa-apa pun. Kalau berlaku kemalangan, siapa yang ruginya? Lagi satu masa MCO ni pun saya melihat satu video yang menjadi viral terhadap pihak berkuasa berhenti dan bertanya kepada orang yang mabuk dalam sekumpulan ada dalam kereta tu. Dia tanya, tapi mereka membawa ini sebagai isu perkauman. Tapi saya harus memuji cari pihak berkuasa ni menangani masalah ni. Mereka tidak mengambil kira isu perkauman ini. Mereka hanya memberi kompaun dan menarik balik lesen mereka dan membawa mereka ke palak yang berdekatan. Alright. So saya harus memuji perkara Betul tu ni. Kishan. Yeah. Alright Kishan, seterusnya kalau kita tengok statistik, memang kita nampak kes ni dimonopoli oleh satu kaum. Namun, apakah langkah yang patut kita ambil untuk kita bendung isu perkauman supaya tidak menjadi duri dalam daging terhadap keharmonian perpaduan kita di Malaysia? Apakah nasihat-nasihat Kishan yang boleh kita share dekat sini sama penonton? Okay, to be cut and straight, saya cakap perkara ini harus dibendung dengan terus kalau mereka membawa ini sebagai isu perkauman, tak apa, bawa je mereka kepada balai yang berdekatan, charge them dengan isu dengan drunk and drive case ni. Sebab isu perkauman ni mereka menjadikan sesuatu yang besar sebab kat Malaysia ni isu perkauman merupakan sentimen yang paling besar terhadap masyarakat Malaysia. Kita boleh tengok dari aspek politik ke kewangan ke semua kita boleh tengok. So mereka harus membawa mereka ke balai yang berdekatan untuk action yang seterusnya. And then selain itu mereka boleh menarik balik lesen orang yang membawa kereta dengan begitu handal semasa mabuk tu. Handal. Okay? Ridiculous dia driving. So, sebab perkara ni sesuatu yang tidak harus berlaku kat negara Malaysia ni. So, rakyat ni harus tidak memberi tak perlu give and take terhadap isu perkauman. Betul. Tapi dalam isu drunk and drive ini. Alright. Thank you Kishan. Betul, memang kita tak wajar untuk mengeluarkan isu perkauman daripada isu drunk driver ni. Cukup sebagai kita mengambil concern tentang apa yang berlaku tapi tidak mengeluarkan isu kaum atau cut race daripada isu ini. Alright, mungkin itu saja kita punya pembincangan hari ni. Thank you orang sebab join kita punya live, kita punya pembincangan tentang isu viral ni. So akhir kata, dalam musim PKP ni kalau boleh kita stay safe, stay home and stay healthy. Right? Thank you semua. Semoga pesanan daripada video ni mungkin kita boleh guna pakai sama-sama dan kita sebar luas untuk masyarakat Malaysia. Alright. Bye. Thank you.